Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita jumpa lagi. Ini kali ketiga kot saya kat sini. Kali ni di waktu yang special sikit. Hari subuh hari Isnin. Subuh hari Isnin kita cuti sempena dengan Maulidur Rasul, sambutan kelahiran Nabi junjungan SAW. Kita pun tak nak cerita benda lain, kita cerita beberapa sisi pengajaran sebenarnya kelahiran Nabi ni. Ramai orang tahu, ramai orang biasa dengar bila sambut Maulidur Rasul, datangnya majlis selawat, program ceramah. Dan ceramah juga biasa cerita Nabi lahir dan macam-macam. Cuma konten kelahiran dia tu, kandungan dia, ada tak kita pakai kat hidup kita? Bila kita cerita kelahiran Nabi, kita kena cerita dia daripada lahir sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Fasa itu orang mendengar cerita Nabi, dia dengar cerita seronok gitu kan. Tetapi pada sisi kelahiran Nabi, walaupun dia menjadi Rasul umur 40, daripada umur kosong 1 hari 2 hari, kat situ ada pelajaran lah. Jadi pelajaran yang sangat sesuai untuk didikan awal kanak-kanak. Baik, saya ambil sedikit pecah-pecahan. Kita ambil sejarah lahir. Nama ayah Nabi SAW semua orang kenal, Abdullah. Abdullah maksud apa? Hamba Allah. Sebab itu kita pun pelik Nabi bawa Islam, kat situ semua musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah, musyrik mensyirikkan Allah Ta'ala. Kenapa boleh ada nama Abdullah ni? Kenapa ada orang tawaf? Kenapa ada ibadah haji? Sebab itu mereka, dia bukan kafir yang macam kafir sembah berhala ni, sembah berhala semata-mata ataupun sembah api. Mereka syirikkan Allah, tu panggil musyrikin Mekah. Allah tu ada, ibadat dia renovate sampai dia campur aduk dengan amalan-amalan yang syirik. Tawaf juga, daripada zaman Nabi Ibrahim dulu dah tawaf. Tapi tawaf kadang-kadang bogil. Berhala tu duk ada, tapi dia gantung Kaabah tu duk ada, tapi dia bergantung berhala 360 biji. Jadi Islam yang dah dia orang bawa ni dah campur aduk, dah jadi pasembuh, tak tahu jadi apa dah. Sebab tu Nabi SAW jadi lari Gua Hira tu, dia pening. Apa jadi dengan kaum aku ni? Dah merepek. Itu dah memusyirik. Jadi Abdullah tak sempat tengok anak ada nama Muhammad. Abdullah pergi ke Syria, berdagang, berniaga. Tahu-tahu balik khabar tak baik sajalah. Aminah isteri dia dengar, Allah, suami aku meninggal. Ni duk mengandung ni, mengandung anak. Itulah Nabi kita di dalam perutnya, rahimnya Aminah sedih Jadi apa yang Abdullah tinggal masa Nabi fasa-fasa nak lahir ni, masa Nabi ni duduk dalam perut lagi, masa ibunya ni jadi ibu tunggal, Abdullah hanya tinggal, jangan dengar, satu rumah, 5 ekor unta, beberapa ekor kambing. Kat sini apa pengajaran? Berhenti situ dulu. Maka semua orang di kalangan lelaki sepatutnya mencontohi Abdullah. Bukan orang kaya, tapi kurang-kurang tinggalkan kat keluarga ada satu rumah. Tinggalkan kat keluarga ada kenderaan. Unta tu kenderaan dan juga barang dagangan. Dan tinggalkanlah sikit-sikit benda yang isteri dengan anak boleh sambung sikit. Ini pengajaran. Saya ambil pengajaran sebelum Nabi lahir lagi.
Boleh kita dengar cerita tu kita ambil, apa boleh ambil, apa boleh ambil, apa boleh ambil. Nah, jadi adalah sikit, bukan kaya tapi cukup lah. Cukup boleh bagi support hidup tu sedikit lah. Sedih-sedih Aminah macam mana lah, beranak-beranak bapak tak ada. Jadi Nabi kita lahir dalam keadaan tak ada bapak. Jadi dia dipanggil anak yatim. Belum piatu lagi, yatim. Anak yatim. Lahir-lahir je Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib atuk dia. Atuk ni bangsawan sikit, kaum musyrikin Mekah juga. Dia datang, dia kendong, berlari pusing Kaabah. Ni suka ni cucu Muhammad. Dia yang bagi nama Muhammad. Jangan main-main. Aku nak bagi nama dia Muhammad supaya kekal budi pekerti dia ingati sampai bila. Memang jadi pun. Sebenarnya Aminah nak bagi dah nama Ahmad. Bapak dia nak bagi Muhammad. Sama. Dan nama Ahmad ini dan Muhammad ni dah ada dalam kitab Taurat Injil. Dia macam mana dia boleh jadi secara automatik? Dia bukan automatik, dah ditakdirkan. Allah dah susun dah. Dia orang bukan buka dulu kitab Taurat tu, ada nama Muhammad, tak ada. Dia bukan buka kitab Injil, jauh. Tapi macam mana nama Ahmad ni dah ada dulu. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Bukan Abdul Muttalib selak-selak, aku tengok kitab Taurat ada nama Muhammad, kita buh dia lah, tentang dia jadi Nabi. Tak sengaja. Jadi nama Ahmad tu keluar, Muhammad tu keluar. Sama, Ahmad ada, Muhammad ada. Dalam Quran ada surah Muhammad lagi. Okey, selesai bab ini. Dekat sini apa? Bagi nama yang baik. Ni, lahir ni, bagi nama yang baik. Kita bagi nama tak tahulah, Erina Patricia pula. Dah jama macam nama sati pun bukan, pizza pun bukan, apa macam spare part kereta pun ada. Bila kita tanya apa makna ni, tak tahu dah, the best sebut. Royan bagus, pintu syurga. Ro atas, ro mana ada. Tapi datang orang Melayu jadi Ryan pula. Bila saya suruh eja R-O-Y-A-A-N, bunyi macam tak sedap. Royan, Royan ke apa? Tapi dalam bahasa Arab Royan, Ar-Royan nama dia. Nak bagi Ryan, tak apalah, Ryan tu masih membawa maksud yang sama juga, slang saja lain. Ni yang nama tak ada nama makna ni, tak apa benda tu. Jadi ini salah. Dan nama yang paling baik bagi seketui je. Katalah Kamal saja macam tu. Ibrahim saja. Tengok Nabi-Nabi dulu, mana ada dua nama? Adam. Dan ini memang jadi dekat sahabat Nabi, dan semuanya memang satu nama. Khadijah. Ni Siti Maimunah Khadijah pula, panjang waktu. Rogayah 4. Panjang, isi borang kena letak 2 lain lagi. Atuk pun tak ingat nama dah. Kenapa jadi panjang? Bapak nak ni, mak nak ni, atuk nak ni, nek nak ni. 4 nama. Budak tu pun pening, nama saya apa sana? Sudahnya panggil Hoi je. Alung, sudahnya panggil itu. Satu nama paling baik. Abdul Rahman, Abdullah, semua baik-baik. Jadi satu nama dan nama yang baik. Sunnah dalam kelahiran Nabi SAW ada pemberian nama, dan nama tu satu patah, satu suku kata yang bagi makna yang bagus. Cukup. Habis-habis kuat nak letak 2. Abdul Rahman 2. Kan? Abu Sufyan ke Abu Hurairah ke, tak apalah. Dia pergi 3 dia dah tak berapa cantik dah. Pergi 4, nurse pun boring juga. Itu yang salah-salah tu nama tu. Jadi orang dulu-dulu nama selalu silap. Sian ada budak lah, satu anggota kita Angkatan Tahanan Awam, saya pun sama lah. Nama dia asal nak bubuh Nurul, jadi Narul. Nurul Iman kata contoh nama Nurul Iman, cahaya keimanan, okey lah. Bila Narul Iman, api. Allah panggil Al-Quran neraka.
Api lah, nar, api. Narul iman, api keimanan lah tu. Dia cakap, ustaz nak buat macam mana ni, nurse yang salah. Tak apalah. Tak apalah. Bila sebut ke orang, sebutlah Nurul. Nah, dalam kertas biarlah macam tu. Tapi kalau orang panggil Narul pun tak apa. Iman yang membara, tak apa, tak kisah. Cuma nama elok-elok. Okey. Itu Nabi kita lahir. Bawa je buku ni tuan-tuan, sudah tak baca. Biasalah. Kalau ikut skrip buku, tuan-tuan tidur, saya pun tidur dulu. Dia ambil kandungan dia saja. Baik, bila dia dah lahir, mak dia sempat susu dia sikit je. Susu badan juga. Jadi Aminah dan susu Nabi dalam sehari 2 hari sikit, berapa kali kenyang macam tu lah. Hantar pergi kampung. Ni bangsa Arab, budaya Arab, nak mengajar anak, hantar kampung nyanduk bandar. Bukan dia tak boleh jaga, bukan Abdul Muttalib kaya. Abu Jahal semua kaya. Ni pak saudara dia semua bangsawan. Kenapa hantar kampung? Inilah moral of the story. Nak mendidik bahasa, budaya dan kehidupan. Memang macam tu. Hantar ke Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun tak nak. Weh, ni apa ni? Anak yatim bagi kat aku. Macam mana aku nak jaga? Takut ni, responsible, tanggungjawab besar. Nak pulang balik, Abdul Muttalib pujuk. Belalah. Duduk kampung. Jadi dapat satu ibu susu nama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ada anak dia sendiri. Jadi Nabi SAW secara automatik dapat adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan macam adik-beradik kandung. Pelajaran kat situ apa? Boleh orang kafir susukan orang Islam? Boleh. Ini kita ada pendidikan ni tuan-tuan. Bila orang masuk Islam, kadang-kadang mu'alaf ni dia kena selindung sikit daripada keluarga dia. Jadi dia masih duduk rumah mak bapak dia yang kafir. Kita punya kerah kematu, tak ada. Kau kena angkat baju, kau cabut, duduk kat masjid ni. Apa hal dia nak duduk sini? Siapa nak bagi dia makan? Kena 2-3 hari kita halau dia balik. Biarlah duduk rumah dia. Habis makan minum dia macam mana ustaz? Ni tak belajar. Nabi Ibrahim bapak buat berhala tuan-tuan, dia duduk rumah tu juga. Nabi Musa duduk rumah Fir'aun. Saya nak tanya, berapa ramai Rasul dan Nabi mak bapak bukan Islam? Ada dia pergi pindah rumah? Tak ada. Nabi disusu oleh Halimatus Sa'diyah. Susu lagi bagi. Takat makanan, takat penyediaan makanan, you jaga-jaga situ je lah. Rumah ada berhala, tak boleh semayang, janganlah tala berhala tu. Nabi Ibrahim bukan tara bapak dia ada berhala, jual berhala lagi. Bapak dia paksa dia jual berhala. Nabi Ibrahim, kau pergi jual berhala ni. Dia kendung berhala tu satu kampung. Inilah berhala baru, jangan beli, bodoh punya benda. Itu yang tak laku tu. Bapak dia mengamuk, kau buat apa ni? Tak jual satu patung pun. Dengar cerita kau macam-macam cakap. Yalah, dia bukan boleh buat apa pun. Sambil jual, sambil tu kutuk. Siapa nak beli? Pokok pangkal family tu bukan Islam. Jadi dia makan siapa masak, tak bapak dia suap juga. Jadi belajar sini. Kita bukan membenci semua benda. Kita jaga kita dan sambil merasa sama kita raikan juga. Jangan gaduh-gaduh. Tapi ada masa kesempatan kita nak jauhkan diri, kita jauhkan diri. Cuma janganlah kau tak boleh duduk rumah tu lagi, nanti kau nak semayang susah. Semayang nyorok-nyorok lah cakap dia. Nanti mak bapak orang nampak dia bising, dia tak ada awak semayang belakang. Habis rumah saya ada patung, dia patung kat depan, dalam bilik tak payahlah berpatung. Makan macam mana ustaz? Makan dia anjing ada bela. Anjing lah. Awak pakai mazhab Malik nanti kalau terkena sikit dalam rumah, apa sabun dia cukup. Tu kena belajar fiqah pula. Keringanan-keringanan ada dalam fiqah. Untuk polis yang pegang anjing, untuk doktor veterina. Kalau tak mengaji ni habis Takkan dia nak samak rumah bapak dia yang ada anjing dalam tu. Mengamuk orang tua tu. Kau ni apa hal pula ambil simbah satu baldi lah pasir. Itu belum dapur mak dia masak babi.
Pinggan lagi. Oh, habis ni. Kiamat dunia macam ni. Bab tu saya tak nak campur lah. Kalau nak panggil tu kena panggil kuliah fiqh pula. Ni nak cerita pengajaran. Jadi dia hantar kampung. Kenapa hantar kampung? Kerana kat situ pendidikan awal kanak-kanak. Tuan-tuan, kita sebenarnya sama. Cuba tengok pondok-pondok, universiti ITM misalnya, tempat-tempat belajar, semua dia tahu jauh sikit daripada bandar. Kerana bandar ni bukan tempat belajar sebenarnya. Kau nak belajar hidup, kau kena pergi kampung. Nabi SAW dapat pendidikan formal daripada Jibril umur 40 tuan-tuan, baru boleh nak baca ke apa. Awal praktikal hidup, tahu macam mana ni. 5 bulan dia dah boleh bercakap, 9 bulan dia boleh berjalan, 2 tahun dia dah pegang kambing. 2 tahun. Benda ni orang Yahudi buat sampai sekarang. Namanya, pusat dia nama kibbutz. Ada lebih 200 dekat Israel. Dia anak sekolah ni dia tak penting sangat. Dia bukan tak penting, dia ada sekolah dia, tapi lebih penting dia ikut macam Nabi Muhammad buat ni. Dia orang yang buat. Di pusat ini orang semua kena kerja, tapi tak pegang duit. Ni tak bagus sikit lah. Dia kumpul semua orang bangsa Yahudi ni, pilihlah, you nak pertanian ke, perindustrian ke, pelancongan. Kalau yang pusat dia dekat pertanian, saya ambil contoh pertanian, dia ada 1000 orang dalam tu. Di dalam pusat ini ada klinik, ada kedai, ada dobi, ada sekolah, ada macam-macam. Jadi orang tak payah keluar duit. Nak pergi sakit, pergi klinik. Doktor tu lapar, doktor tu nak makan, semua makan di kantin. Semua ada kantin. Katalah penduduk sejangkang ni, dia ada satu kantin besar ni. Semua orang sejangkang makan kat situ, beratur macam sekolah. Rumah dia bagi seorang sebiji. Duduk, kahwin, beranak banyak-banyak. Nak kereta, tak ada kereta, tapi beratur kereta, beratus kereta. Pakai, ambil kunci, nanti letak balik. Jadi dia buat satu pusat. Dia sebenarnya dia panggil, kalau bagi saya lah, macam perhambaan jugalah. Dia tak bagi orang gaji, tapi dia bagi orang tu hidup. Sakit pening, doktor ke, engineer ke, arkitek ke, semua duduk dalam ni, semua setara. Berkhidmatlah untuk negara dia. Tapi dia orang tu hidup lah, tak payahlah keluar duit. Duit pun tak ada. Duit pun tak ada. Nak makan, pergi kedai runcit. Pergi kedai runcit, tulis, ambil. Tokek kedai runcit tu kan, pergi gunting rambut pun free, pergi situ. Dia dalam satu kelompok komuniti dia. Apa dia pun buat? 2 tahun dia dah suruh pegang cangkul, pergi cucuk tanam. Hasil bagi kat negara. Negara support hidup dia balik. Tapi mereka tak memiliki apa-apa. Itu masalah dia. Hang doktor dia, kau tak boleh beli rumah, kau tak boleh beli kereta, kau duduk je dalam sistem tu. Cuma sedihnya faraid macam mana, harta dia sendiri macam mana, dia pun nak harta juga. Jadi kalau dia tengah-tengah jalan nak keluarlah kau sekelai sepinggang. Anak beranak kau masih kat sini lagi. Ataupun kau nak keluar sekali, kau keluar sekali, aku tak tanggung dah hidup kau. Kalau umur dah 50-60, nak keluar nak makan apa dah? Masuk balik dah dalam sistem tu. Dia bagilah rumah, tapi rumah bukan rumah kita lah. Kalau kita mati esok, kita keluar, orang lain pula duduk. Faham tak ni? Dia macam asrama besar, tapi semua orang kerja. Macam tu lah, kerjalah apa-apa pun. 2 tahun dia dah suruh budak kecil pegang cangkul. Sekolah nanti besar sikit boleh ajar matematik. Itu pun basic je. Handphone, no handphone. Jadi mereka mengikut sunnah Nabi dalam bab tu lah. Tapi bab yang kontrol harta orang ni, Nabi tak macam tu. Itu dia dah mula kepada kepentingan orang tertentu mungkin. Tapi ada sikit ciri-ciri pendidikan awal kanak-kanak tu ada. 2 tahun dia interview, budak dah macam matang lah. 2-3 tahun dah semai, ambil lah kerja kecil-kecil. Abang dia cangkul, dia tanam. Macam tu lah yang ringan-ringan. 2 tahun. Nabi SAW 2 tahun dah gembala kambing. Pelajaran kepada kita, jangan manjakan sangat budak-budak ni. Umur 2, 3, 4, 5 dah boleh suruh lah ambil baju sendiri,
tolong apa, lepas main-mainan tolong simpan balik. Kita suap semua anak cucu ni sampai jadi lembik kan. Atuk kena pijak atas kepala, spek patah pun tak apa. Dulu masa hang muda, hang lah libah orang nombor 1. Batang paip bilik mandi, batang kayu, semua balon. Bila datang cucu balon dia balik. Dia pun okeylah, biarlah budak-budak dia pun dah lupa. Dia lupa dia punya gangster dulu. Ini yang melemahkan anak kita, tuan-tuan. Bukan anak tuan-tuan, anak saya lah 2-3 tahun tahu buka YouTube. Itu yang merosakkan kehidupan. Tak tahu, tuan-tuan, tak tahu. 2 tahun. Bila umur Nabi 6 tahun, duduk rumah mak ibu tunggal bukan orang senang. Tolong mak Tolong mak sikit-sikit ke apa ke, buat kerja rumah apa semua. Ini kehidupan Nabi SAW. 6 tahun tadika, umur anak kita, mak pula meninggal. Aminah pula meninggal. Aminah dapat Nabi umur 6 tahun. Dia duduk Halimatus Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Mula-mula nak pulang, kalau lepas 2 tahun tak jadi, simpan balik, duduk kampung balik. Dah 6 tahun baru jumpa mak balik. Jumpa mak sekejap, mak meninggal tu. Dia jadi yatim piatu. Bila jadi yatim piatu, atuk ambil balik lah. Atuk pun dah tua, Abdul Muttalib. Panggil semua anak-anak, yang ini pakcik Nabi SAW. Duduk, panggil Muhammad. Muhammad, aku dah tua, aku tak mungkin akan mati tak lama lagi, macam-macam sakit. Cakap tu terang je Abu Muttalib. Ni cucu aku ni, Muhammad ni, siapa nak jaga? Muhammad, kau pilih mana satu pakcik yang kau nak duduk. Muhammad pun tengok. Yang kaya ada Abu Jahal pun kaya, bukan tak sayang Nabi. Abu Jahal paling sayang, tuan-tuan. Berapa ekor unta dia korbankan masa Nabi lahir. Anak saudara dia paling comel, paling dia suka. Tapi Muhammad pilih siapa? Abu Talib. Miskin juga. Dalam adik-beradik, pakcik paling miskin Abu Talib. Adalah meniaga kambing sikit-sikit macam itulah. Abu Talib ni pula, apa kerja dia? Catering kecil-kecilan. Kalau jemaah datang haji, dia pergi prepare makan. Tu kerja, prepare makanan orang pergi haji. Orang pergi haji jangan bayang, Nabi tak lahir lagi ni, baru kecil lagi, macam mana dia orang pergi haji? Macam saya cakap tadi tu lah, jahiliah punya haji lah. Jahiliah nanti Nabi repair lah. Tapi Nabi duduk dalam umur 6 tahun, dia nak repair macam mana? Tolong pakcik dia prepare air, minum, roti untuk jemaah haji. Adalah sikit duit. Nabi dah belajar catering umur tu 6 tahun. Sambil tu tolong pak saudara dia punya kambing. Pelajaran kat kita, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dah boleh dah ajar buat kerja rumah. Jangan lembikkan sangat. Kerja rumah, kita tak ada kebun. Orang si jangkang mungkin ada lah, ladang. Tapi kalau kita tak ada, kerja rumah dah boleh suruh. Ini atuk jadi panglima menghalang cucu dia disuruh. Suruh ambil cawan, kau ambil lah, pecah cawan tu korang, kena kaki budak. Tak boleh ambil cawan. Suruh mandi sendiri. Mana dia reti mandi? Kau ni pun, engkau sampai umur 8 tahun aku mandi kan jatuh bilik air macam mandi. Tak boleh ambil baju, tak boleh makan sendiri, tak boleh. Ni yang masalah. Bila kita nak belajar Maulidur Rasul, kelahiran Nabi, belajarlah apa yang jadi. Pakailah kat hidup. Bukan dengar cerita Nabi, kesian, 6 tahun macam ni, macam tu je. Apakah sisi kehidupan tu tak ada pelajaran kat kita? Dengar Maulidur Rasul, nak belajar lah. Boh kat anak cucu sendiri. Bukan kita suruh pergi banting tulang tu. Tahap tu tak mampu. Tapi takkan kerja rumah sikit-sikit untuk dia kita tak boleh bagi buat. Kena bagi. 4 tahun sebelum pulang kepada Aminah, Nabi dah kena potong dada dia. Semua orang tahu cerita ni.
Nabi ada adik-beradik susu. Adik-beradik susu tu anak Halimatus Sa'diah, ibu susu dia. Selalu main-main kat padang macam-macam. Sekali kawan dia tengok, adik-beradik susu dia tengok Nabi duduk atas batu, ada dua makhluk baju warna putih besar datang kiri kanan Nabi. Lepas tu dia nampak Muhammad dibaringkan, lalu dia potong dada Muhammad, dia ambil hati, dia pergi bagi cuci. Budak ni lari bagi tahu mak dia Halimatus Sa'diah. Panik Halimatus Sa'diah, apa ni? Matilah Muhammad. Kira anak dia lah, ibu susu anak dia lah juga. Matilah Muhammad ni, habis tak tahu jadi apa. Libang-libu orang Perak panggil, kelang kabut. Habis lari pergi tempat tu. Tengok-tengok Nabi Muhammad duduk relax. Muhammad, tadi aku dengar macam-macam cerita jadi. Kau ceritalah sikit apa benda tadi. Tadi tak ada apa. Ada dua orang ni, baiklah, dia potong aku, dia ambil cuci aku punya hati pun semua, dia masukkan balik. Aku tak ada luka, tak ada rasa sakit apa pun. Lalu dia orang terbang laju membelah awan macam tu lah. Dah suspend, Halimatus Sa'diah dah suspend. Ni apa ni budak ni? Ni bukan normal ni. Dulu pun dah ada benda-benda tak normal kat Nabi ni. Dia jalan kadang-kadang awan duk ikut dia lah, apalah. Pulang balik kat mak dia lah. Itu yang pulang tu. Sekarang jadi apa-apa kat budak ni, aku kena marah Abdul Muttalib kat aku, Aminah bising nanti. Itu yang pulang balik kat Aminah. Tak lama lepas tu meninggallah Aminah, ibu Nabi. Yatim piatu, Abu Talib jaga. Bila umur 12 tahun, umur belasan tahun, Nabi dah mula dah ikut berdagang. Dah ada ikut pakcik dia buat bisnes. Jauh sikit dah pergi, berdikari. Ilmu perniagaan dah dapat kat dia, ilmu bahasa dah dapat kat dia, budaya dan akhlak dah dibentuk di kampung. Habis Tok Sah cerita yang Jibril jumpa tu baru teori, baru akademik datang. Dia jadi orang dulu. Dia jadi orang yang betul dulu. Jadi belas tahun dia dah mula involve dalam perniagaan yang besar sikit. Tolong pakcik dia benda yang serius, jalan musafir dah. 15 tahun perang berlaku. Perang berlaku di antara bani-bani dia orang ni suka perang. Nabi buat apa? Prepare senjata. Umur 15 dah ada kemahiran. Dia buat ni, pakcik dia pemanah. Dia buat yang kayu panah macam tu lah, benda-benda aksesori ni. Ilmu perang dia dah ada kat situ. Sebab itu tuan-tuan, saya nak kata apa, kita terbalik, tak balance. Kita banyak akademik dulu, betul, bagus, jangan berhentikan anak sekolah, betul. Cuma lahir nanti golongan generasi yang tahu baca buku, pandai komputer, tapi dia tak tahu buat kerja. Dia tak tahu buat kerja. Kerja yang dia belajar pun dia tak tahu buat. Dia baca, letak di satu tempat kerja, dia pun bela, tak tahu apa nak buat. Orang macam ni tak laku tu kan. Dulu mungkin laku, sekarang kalau kau tak tahu buat kerja, kau get out. Pomen misalnya, pomen, ambil simple pomen, otomotif, belajar otomotif, repair motor, kereta apa semua, duduk dalam pusat tu 2 tahun macam tu, kursus buka satu enjin apa semua. Ingat toki pomen tu nak panggil dia ke? Bang, saya ada sijil diploma ijazah otomotif. Apek tu cakap tu 1 biji motor, you kasih buka tengok. Tak mau cerita banyak. Oh dah, spana 12 mana, box mana, dah nampak. Ni otak duk tengok buku ni. Bolehlah buat, tapi kalau ini macam, ini kertas, you kasih bawa balik lah. Tahu siapa yang dapat kerja? Yang mungkin tak belajar macam tu, tapi buka motor, pasang balik sejam. Ini kawan saya sendiri kena tuan-tuan. 10 tahun dulu, bukan sekarang. Dia cerita sejarah dia nak masuk bengkel, Cina tu suruh baraikan rezek depan tu, pasang balik. Itu apa ilmu tu? Praktikal. Dia tak tanya sijil, SPM tak ada pun, tak sekolah habis kawan saya ni, dapat gaji 2,000 lebih kurang. You tahu buat, you tak tahu buat. Kursus aircon apa semua, sekarang orang suruh buka aircon, terkial-kial lah. Oh pasal dekat pusat aku tu aircon lain, aircon macam ni lain pula rupanya, ada pening. Tak boleh.
Itu bab kerja, bab kehidupan saya nak tanya. Degree ada, ijazah ada, kain pun tak tahu nak hantar dapur, pinggan makan tak tahu nak basuh, mak basuh baju tak tahu nak tolong, sapu rumah pun tak tahu. Kalau dia sapu pun kita kena sapu balik. Ini anak perempuan, masak tak tahu. Kalau suruh pergi kedai beli sayur pun tak tahu. Beli sawi jadi bayam, beli bayam dari dia orang kesum. Suruh beli ikan selah dapat ikan kembung, suruh beli kembung dapat pelaling. Ada ke nama ikan pelaling? Tu sampai tahu. Tulis pula pergi tu, dah tulis, tanya pula Bangla pula yang jawab. Ikan pelaling bukan ini ide itu, dia pula tahu. Itu belum cerita macam mana nak tengok ikan elok tak elok lagi. Apa ni? Tapi pandai. Bergulung-gulung ijazah. For flat. Flat apa? Memang flat terus ni. Kehidupan kau bukan kertas tu. Ni nak hidup survival ni kat dunia ni. Saya bukan marah sijil tu, tapi kenapa jadi macam ni? Gosok baju tak tahu. Ini perempuan. Laki sama. Isi tayar kereta angin tak tahu, isi air kereta tak tahu, tukar wiper tak tahu, rumah punya hal, kasut tak tahu nak basuh, tak tahu tuan-tuan. Saya tak tahulah kat Sejangkang mungkin okey lah, pasal sini mungkin kampung. Kalau kat bandar tuan-tuan out, saya cakap terus terang out. Main handphone pandai lah, main game pandai lah, tak tidur sampai subuh, esok bangun pukul 4 petang. Ni ada sijil. Ini ke kita nak bagi kerja? Kerja apa kau boleh buat macam ni? Baik aku panggil orang yang tak ada sijil, dia boleh buat kerja. Nak bagi gaji kau mahal-mahal 3-4 ribu, kerja tak tahu buat. Suruh kait kelapa sawit, ingat dia tahu? Tak tahu juga. Bawa lori kelapa sawit, tak tahu juga. Nak jual kat mana, tak tahu juga. Habis apa yang kau tahu? Sebab sampai satu ketika tuan-tuan, orang nak orang yang tahu buat kerja. Lagi-lagi sekarang PKP mengajar tuan-tuan, pejabat semua tutup. Orang yang kerja berhadapan komputer ni tak lama macam ni. Saya pernah jumpa pakar IT di negara barat. Dia datang sini, dia dibayar gaji mahal untuk bina teknologi. Saya kritik dia. Saya cakap, you bagus buat teknologi, tapi tahu tak teknologi membunuh pekerjaan. Memang bagus. Contoh tuan-tuan tengok parking, ada tak orang kerja dah? Ada. Dulu adalah orang jaga parking, yang jaga kaunter seorang, yang jaga dalam tu pusing-pusing seorang. Ada lagi seorang tolong lap kereta. Kita bayar sikit dia tolong cuci kereta. Adalah 3 orang satu parking. Ada orang. Sekarang tak ada orang tuan-tuan. Yang jaga tu pun net macam tu je. Yang duk tengok kereta kamera tomok situ, orang pun tak ada. 3 orang dah hilang kerja. Memang menjimatkan, tapi menguntungkan satu pihak, merugikan 3 orang punya kuasa dah. Tol, ada lagi tak orang dalam tol? Ada standby je. Dulu semua orang ada dalam tol tu. Berapa banyak pekerja hilang? Wujud satu teknologi membunuh ribu kerja. Saya tak marah teknologi, silakan. Nak buat apa pun sekarang ni ada teknologi, siap sedialah untuk. Dulu tengok kamera, tengok kamera ada Kodak tu boleh print cuci, adalah album gambar. Sekarang satu gambar pun tak ada, semua ada telefon. Hilang telefon, hilang semua gambar. Kerja kurang, kertas kurang, postman kurang kerja, semua internet. Dia membunuh sedikit pekerjaan. Tapi apa pekerjaan yang kekal? Yang menggunakan tangan. Ni kata Nabi, sebaik-baik pekerjaan ialah yang kau gunakan tangan kau sendiri. Bengkel kereta tak boleh tutup. Kereta rosak orang kena hantar, robot tak boleh repair. Masak, ada tak robot boleh masak? Tak boleh masak. Apa lagi? Jahit baju, ada robot boleh jahit baju? Tak boleh. Jadi pokok pangkal ilmu praktikal tu juga menang. Orang tak boleh lari, tukang gunting rambut, ada robot boleh gunting rambut? Tak, nampak? Itu semua kemahiran. Sebab tu sekarang tolong bagi anak-anak ikut sunnah Nabi SAW. Selain daripada akademik, pastikan dia ada ilmu kemahiran. Tak kisahlah dia suka jahit ke, repair ke, elektronik ke apa, itu penting.
Kalau kerja pejabat tak ada, dia bolehlah godang repair TV orang ke apa ke. Pasal ni mesin tak boleh tolong. Mesin tak boleh tolong. Ini sekarang ni perlukan. Di pejabat makin kurang kerja. Pasal komputer semua dah ada. Komputer dah ada. Sekarang renew lesen pun dah tak payah jumpa orang dah. Postman hantar, dah sampai rotek dah keluar. Jangan main-main. Belajar pun dah tak pergi jumpa cikgu dah. Jumpa tengok kat sini je. Lama-lama kerja banyak hilang tuan. Kerja banyak hilang. Orang makin ramai. Bila Nabi belajar betul-betul? Umur 40. Baru Jibril datang. Baru turun hukum hakam. Baru suruh hafal. Adakah umur 5 tahun Nabi hafal Quran? Tak. Ada 10 tahun dia hafal Quran? Tak. Habis Quran 23 tahun. Lepas dia 40 tahun, 63 tahun. Turun Quran tu pun beransur-ansur. Habis ustaz salah lah hantar anak budak tahfiz ni. Taklah salah. Jangan pergi keluar pula daftar tu. Ini nak tunjuk proses Allah didik Nabi tu. Pelajaran kat kita, rupanya kita tinggal ilmu praktikal kehidupan. Anak-anak kita tak tahu benda, tak tahu pakai benda. Minta sepanar, datang screwdriver. Minta screwdriver gergaji besi dia bagi aku. Ni macam mana ni? Bawa motor tak tahu, naik basikal pun tak tahu. Habis. Kebergantungan daripada teknologi terlalu tinggi, tak tahu apa-apa. Jadi inilah pengajaran Nabi daripada kecil sampai dewasa. Dia belajar hidup dan orang Arab hantar kampung. Jadi di kampung janganlah pergi hantar kampung pula sekarang. Pening pula atuk dia. Engkau hempuk anak kau kat sini pula. Tapi ajar dekat sini ilmu-ilmu budaya, akhlak, bahasa dan adab. Supaya dia membesar ada bekalan. Di bandar esok dia senang. Dia boleh ke sini, boleh ke sana pun boleh. Tuan-tuan, susah tak belajar bahasa Arab? Susah. Kenapa susah? Pasal orang yang ajar bahasa Arab tu ajar tulis, tu ajar faham kenal benda. Sebut. Kita belajar dulu, saya nak tanya, kita masuk sekolah dulu baru pandai cakap ke pandai cakap dulu? Umur 6 tahun budak pandai cakap tak? Pandai ya? Kita tunjuk kipas, dia tahu tak apa kipas? Dia boleh cakap kipas, lapar, kenyang, cawan, air, kucing. Dia dah kenal hampir 40-50% benda dah boleh sebut. Bila cikgu sekolah ajar B-O-L-A, bola, dia bola dia dah kenal. Dia boleh sebut pasal dia dah cakap macam tu. Jadi senang dia dah masuk sekolah, dia dah belajar cakap. Itu pasal Bangladesh ke apa, datang sini 3 bulan dah pandai cakap, suruh tulis tak tahu, suruh baca tak tahu, tapi cakap dah boleh bekerja 3 bulan. Itu minyak kasih pam, taruh balik, kita pun tengok bertelintang pukang bunyi ni, tapi kita faham. Bang, tentara minyak ini hari sudah tutup. Minyak sudah tutup ke? Minyak tak tutup, itu mesin rosak. Tapi kita faham lah, tak ada minyak lah. Faham lah, dia boleh cakap lah. 3 bulan dah boleh cakap. Suruh dia baca dia tak tahu, suruh dia tulis dia tak tahu. Tapi esok dah setahun, kalau kita nak ajar dia tulis, dia dah boleh tulis lah pasal dia dah tahu. Kita terbalik, kita terus tulis, terus suruh hafal, tak lentang bukang hidup ni. Sayarah ni benda binatang apa pula ni? Tulis pula belajar dulu cakap, borak dulu, lepas tu baru belajar tulis apa yang kita cakap. Dah tahu benda tu. Sebab tu orang belajar bahasa Arab pening, tak pandai-pandai. Memanglah jumpa-jumpa terus. Itu Piramli dah tunjuk dah. Piramli lagi bagus, langsung berpusing-pusing tak baca tu. Sudin cakap apa? Sudin cakap syair. Sekali syair dah, ini bahasa Arab lawal padang pasir. Dia nak perli lah. Dah tua-tua, tahu-tahu terjah bahasa, tengok tulisan, mana nak tahu. Tapi kalau dia dah tahu sembang dulu, dah tahu nak cakap rumah tu apa, ana min segambut, min aina anta, dia dah boleh cakap sikit-sikit. Bila dia jumpa perkataan, dia faham lah sikit.
Ini masalah dia. Sebab itu ajar praktikal dulu. Tuan-tuan, ini pengajaran daripada kehidupan Nabi. Jadi umur kecil macam mana sampai besar Allah dah ajar dia. Dah ajar kita sebenarnya, so ikut. Jangan tinggalkan sekolah, tetapi tambah nilai ilmu kehidupan. Suruh dia buat kerja rumah, lipat kain sendiri, masuk kain dalam mesin. On mesin basuh pun tak tahu. Tolong ikut mak pergi pasar, kau tengok ni sayur, ni bayam, mana bayam, pergi ambil. Kacang panjang mana, kacang buncis mana satu, belacan mana. Takkan itu pun susah. Masalah kita yang tak bagi. Yang lebih tak bagi atuk dengan nenek punya sayang cucu. Engkau umur 6 tahun suruh cari sawi, buat apa? Ilaha illallah. Esok umur dia 15 tahun dia pijak kepala kita. Nenek pakai tongkat lah pergi pasar. Sampai tua lah kau dodoi dia, dukung dia sampai dia tak boleh. Jadi ayam daging bapak saya cakap tu. Ayam daging kan dia tak tahu buat apa. Tunggu masa nak sembelih manfaat dia, kita telan dia je. Lain tak ada. Dah tuan-tuan 7.20. Kan kalau saya cakap lagi tak habis ni. Sekarang masa semayang dah makin awal, jadi kita tak boleh berhenti lewat-lewat dah. Matahari pun dah naik. Kita boleh dah buat solat isyraq tu sebenarnya, ataupun mukadimah duha 2 rakaat. Pasal lebih dalam 20 minit dah waktu syuruk. Dan Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang solat jemaah sama dengan imam, kemudian duduk itikaf sampai syuruk, lepaskan lagi dalam 20 minit, lalu dia solat 2 rakaat, maka solat itu mendapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Saya lagi buat je 2 rakaat seorang-seorang. Saja aku solat sunat duha boleh, saja aku solat sunat isyraq boleh. Lillahi ta'ala. Selesai. Dapat pahala haji dan umrah. Salam maulidul Rasul semua. Sayang Nabi kita. Ikut dia. Daripada dia dilahirkan sampai baginda wafat. Kita selawat Ibrahimiyah sikit, yang mana kita selawat apa ni? Akhir tahiyat tu Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.